Hadis daripada riwayat Tha'labah bin Abi Malik Al-Qardi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu malam di bulan Ramadan, lalu baginda melihat sekumpulan jemaah sedang solat berjemaah di penjuru masjid. Baginda bertanya, apakah yang mereka lakukan? Orang sahabat menjawab, wahai Rasulullah, mereka ialah kumpulan yang tidak hafal Al-Quran, manakala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang hafal Al-Quran sedang mengimami solat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ahsanu, bagus apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka solat berjemaah di belakang Ubay bin Ka'ab. Atau kata Nabi, qad asabu, benar apa yang mereka lakukan. Ternyata baginda tidak marah mereka berbuat demikian. Kata Tha'labah radhiyallahu anhu, perawi hadis ni. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang saling menguatkan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun dari segi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 23 Ramadan hingga sepertiga malam yang pertama. Mereka solat pada malam 23 Ramadan hingga sepertiga malam pertama. Kemudian kami solat bersama baginda pada malam 25 hingga setengah malam. Pada malam 27 kami solat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam hingga kami sangka kami akan terlepas sahur. 3 malam secara berselang mereka solat bersama dengan Rasulullah. Malam yang pertama sehingga sepertiga malam saja. Malam seterusnya mereka solat sehingga setengah malam. Malam yang ketiga mereka solat sehingga sahabat khawatir mereka terlepas sahur. Yang ini dah dekat sangat dengan waktu subuh. Hadis ni sahih daripada riwayat Imam Ahmad. Kemudian ada riwayat dalam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya pada mulanya para sahabat solat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Ramadan secara berasingan. Yani ini penceritaan tentang asal usul solat tarawih itu. Penting juga untuk kita ambil maklum kerana dia ada berkait tentang hukum hakam. Apa asal usul solat tarawih itu? Diceritakan oleh Aisyah dalam hadis ni. Pada mulanya para sahabat solat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Ramadan secara berasingan, di mana orang yang hafal sebahagian daripada Al-Quran mengimami jemaah yang terdiri daripada 5 atau 6 orang, atau barangkali lebih sedikit atau lebih ramai daripada itu. Yakni ada jemaah-jemaah, ada banyak jemaah dalam masjid tu. Di sini ada sekelompok sikit, sekelompok. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya aku meletakkan pelepah kurma di hadapan pintu rumahku. Aku pun, kata Aisyah, melakukan apa yang diminta. Setelah selesai solat Isya, baginda menuju ke arahnya, ke arah pelepah kurma yang telah ditacapkan, diikuti jemaah yang ada dalam masjid. Baginda mengimami solat mereka dengan solat yang cukup panjang. Setelah itu baginda masuk ke rumahnya dan membiarkan pelepah kurma itu pada tempatnya. Keesokan harinya penduduk Madinah bertanya mengenai solat yang baginda kerjakan pada malam sebelumnya. Pada malam berikutnya lebih ramai yang hadir ke masjid dan baginda mengimamkan solat mereka. Keesokan harinya penduduk Madinah berbicara mengenainya, lalu membuatkan pada malam ketiga lebih ramai jemaah yang datang dan solat bersama Rasulullah. Pada malam keempat, kehadiran jemaah dalam masjid cukup ramai sehingga masjid tidak dapat menampung jumlah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengimami solat Isya dan sesudahnya baginda masuk ke dalam rumah, manakala jemaah masjid terus menunggu. Yang ini riwayat ini menepati riwayat yang sebelumnya yang kita sebut tadi daripada An-Nu'man bin Bashir, bahawa Nabi solat pada 3 malam sahaja secara berjemaah di bulan Ramadan. Pada malam keempat selepas Isya, Nabi terus masuk ke dalam rumah, manakala jemaah masjid, yakni sahabat-sahabat yang ada, terus menunggu sedangkan jumlah mereka sangat ramai. Baginda bertanya kepadaku, kepada Aisyah, mengapa dengan mereka wahai Aisyah? Aku berkata, wahai Rasulullah, mereka mendengar mengenai solatmu pada malam semalam, maka mereka hadir untuk solat bersamamu. Baginda berkata, alihkan pelepah kurmamu wahai Aisyah. Ini pelepah kurma yang telah ditacapkan sebelum ni untuk Nabi solat selama 3 malam tadi, Nabi minta supaya dialihkan. Aku pun melaksanakannya. Yang ini pelepah kurma itu pun dialihkan, yang ini dibuang. Jemaah masjid terus menunggu dalam masjid. Keesokan paginya baginda keluar mengerjakan solat subuh. Setelah selesai, baginda berpaling ke arah mereka. Yang ini selepas selesai memberi salam, Nabi berpaling, bertasyahud dan berkata, wahai manusia, demi Allah, aku tidak bermalam dalam keadaan tidak tahu mengenai keadaan kamu, tetapi aku khawatir ia akan diwajibkan ke atas kamu, iaitu salat qiyamul lail tu, salat tarawih tu. Dalam riwayat lain, tetapi aku khawatir salat malam akan diwajibkan atas kamu, lalu kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Maka laksanakanlah, kata Nabi, amalan-amalan yang kamu mampu, kerana sesungguhnya Allah tidak akan jemu melainkan sesudah kamu jemu. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat kita perhatikan dalam hadis Aisyah ni bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih berjemaah pada ketiga-tiga malam pertama itu
dan tidak keluar pada malam keempat atas alasan apa? Aku khawatir solat malam akan diwajibkan ke atas umat Islam, yang mana kesudahannya umat Islam takkan mampu untuk nak mengerjakannya. Bayangkan setiap malam kena solat tarawih. Barangkali kita kata apa masalahnya? Tak, kita kena fikirkan umat Islam semua, bukan semua ada ruang dan kesempatan seperti yang lain. Itu satu. Yang keduanya, kita ambil maklum juga tentang kekhawatiran ini, kekhawatiran bahawa solat malam atau solat tarawih di bulan Ramadan akan diwajibkan ke atas umat Islam sudah terangkat dengan kewafatan Nabi SAW. Justru seperti yang digariskan oleh para ulama, bahawasanya solat tarawih itu disunatkan kerana telah dikerjakan oleh Nabi SAW pada 3 malam tersebut. Apatah lagi dengan adanya penjelasan daripada Nabi SAW mengenai fadilat solat tarawih berjemaah. Kata Abu Dhar radhiyallahu an, kami berpuasa manakala Rasulullah SAW tidak solat bersama kami sehingga berbaki hari ke-7 daripada bulan Ramadan. Maka baginda mengimami solat kami sehingga sepertiga malam. Pada malam ke-6 baginda tidak solat bersama kami. Pada malam ke-5 baginda mengimami kami sehingga setengah malam. Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya engkau teruskan solat pada baki malam yang tersisa? Ternyata ada perincian lagi. Ada sahabat yang minta supaya Nabi teruskan lagi. Dah setengah malam, teruskan lagi. Jawab baginda, barang siapa solat bersama dengan imam, man qama ma'al imam hatta yansarif, sehingga imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan tertulis buatnya solat sepanjang malam. Pada malam berikutnya baginda tidak solat bersama kami. Pada malam ketiga terakhir baginda solat bersama kami dengan disertai keluarga dan para isteri baginda. Baginda solat sehingga kami khawatir akan terlepas waktu sahur. Hadis sahih daripada riwayat Abu Dawud. Ternyata kenyataan Nabi SAW, barang siapa solat bersama dengan imam sehingga imam selesai, ini merujuk kepada solat apa tuan-tuan? Solat tarawih secara khasnya di bulan Ramadan. Maka akan tertulis buatnya solat sepanjang malam. Solat sepanjang malam. Sedangkan dalam peristiwa ni Nabi solat sampai ke mana? Ke setengah malam saja. Kalau waktu kat Malaysia ni setengah malam pukul apa? Kira-kira pukul 1 pagi lah. Nabi kata barang siapa yang solat tarawih itu bersama dengan imam sehingga selesai, pahalanya tersimpan seperti dia solat sepanjang malam.